Kerajaan negeri sentiasa menghargai sumbangan golongan artis kepada masyarakat dan pembangunan industri hiburan tanah air. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Ahmad berkata antara yang dilakukan kerajaan adalah memberi perhatian kepada kebajikan mereka. Menurut Datuk Musa, sebagai pengiktirafan dan penghargaan terhadap golongan seni, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran kerajaan negeri turut diberikan, antaranya kepada Datuk Irwan Shah Abdullah atau lebih dikenali sebagai DJ Def. Beliau berucap demikian dalam majlis penyampaian sumbangan Yayasan Artis 1 Malaysia YA1M di Kota Kinabalu. Datuk Musa berkata telah tiba masanya masyarakat juga harus menghargai sumbangan artis melalui cara mereka tersendiri. Mengenai program berkenaan, beliau berharap YA1M akan meneruskan kerja kebajikannya membantu golongan artis yang memerlukan. Pada majlis ini, seramai 20 artis berumur 60 tahun dan ke atas menerima bantuan sebanyak RM2,000 seorang. Turut hadir pengurusi YA1M, Datuk DJ Def. Sebanyak 87 kontingen akan menyertai istiadat perbarisan sempena Hari Jadi Rasmi ke-63 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Haji Johor Datuk Haji Mahiruddin di Padang Merdeka Kota Kinabalu bermula 7 pagi Sabtu ini. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan itu berkata kontingen terbahagi kepada 7 kategori iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, institut pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan, swasta, jabatan kerajaan beruniform dan jabatan kerajaan tidak beruniform. Saya bagi pihak pengurusi jawatan kuasa dan juga jawatan kuasa sekalian khususnya menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai pada hari kemuncak ataupun acara kemuncak sambutan Hari Jadi Tun iaitu Hari Perbarisan sempena dengan Hari Jadi Tun pada hari Sabtu 1 hari bulan Oktober bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri di Istana Negeri Kota Kinabalu. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun dan Pengarah Penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio. Istiadat perbarisan merupakan acara kemuncak sambutan selain pengisian pameran khas Dirgahayu, kejohanan golf amal, pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri, kejohanan rugby Piala Agong 2016, majlis jamuan negeri dan konsert selembut Bayu. Sejak dibuka Januari lalu, Taman Mini Aquakultur Ko Nelayan, Kampung Laya-Laya Tuaran telah berjaya mengutip hasil yuran sebanyak RM41,230 daripada 2,450 pengunjung. Taman Aquakultur tersebut merupakan inisiatif serta projek baharu Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah Ko Nelayan yang berkonsepkan Taman Riadah dan Perikanan Sabah Ko Nelayan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata pulangan yang diperoleh melalui taman berkenaan sejajar dengan fungsi utama Ko Nelayan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial pengusaha perikanan serta nelayan dengan cara yang lebih komersial. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Karnival Hasil Perikanan Ko Nelayan 2016 di Tuaran. Teks ucapannya disampaikan pengerusi Ko Nelayan Datuk Abdul Mijul Haji Unaini. Dalam majlis ini, Datuk Abdul Mijul turut menyaksikan majlis menandatangani nota persefahaman di antara Ko Nelayan dan syarikat ternak unggul Sdn Berhad bagi membangunkan projek Cheap and Efficient Nursery Tank System (SENS) yang pertama kali dibangunkan di Sabah. Sementara itu, beberapa pengunjung dan pengusaha yang ditemui menyambut baik karnival dan pembukaan Taman Mini Aquakultur ini. Saya mengalulukan orang ramai, semua ada pelancong dari luar agar dapat datang ke tempat ini sebab aktiviti memancing sini adalah sangat popular dan baik untuk bersama keluarga. Atas bimbingan Ko Nelayan, kami berterima kasihlah sebab dibantu oleh Ko Nelayan mengeluarkan segala produk-produk ikan bilis, macam kerupuk lekor. Ini untuk dibuka untuk orang ramai supaya kita tengok jenis ikan yang macam mana, yang besar, yang kecil kan. Jadi supaya untuk menarik pelancong juga untuk ramai datang kemari ke tempat inilah.
Karnival Hasil Perikanan Kor Nelayan 2016 akan berlangsung setiap hari bermula 9 pagi hingga 10 malam sehingga 2 Oktober ini. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya pertandingan memancing dan simulasi pembenihan aruhan ikan keli. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins disaran menambah bilangan tadika Jahins di negeri ini dalam kadar segera. Ia berikutan keperluan terhadap tadika tersebut semakin meningkat. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, tadika Jahins kini merupakan antara tadika terbaik yang menjadi pilihan ibu bapa. Justru beliau menyarankan pihak Jahins memikirkan dengan segera untuk menambah bukan sahaja tadika Jahins tetapi juga Sekolah Agama Negeri SAN terutama di Bandar Tawau. Ketika ini terdapat 13 tadika Jahins di negeri ini, tidak termasuk tadika Jahins Tawau yang dinaik taraf menjadi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK. Datuk Arifin menyatakan perkara ini ketika berucap merasmikan Majlis Ko-Kurikulum Tadika Jahins sempena sambutan Hari Kemerdekaan 2016 di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 200 guru dan murid Tadika Jahins menjayakan majlis ini yang bertujuan mengasah bakat anak-anak selain menanam semangat patriotik dalam diri mereka. Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat terus mempergiat usaha meningkatkan kemahiran dan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan rakyat melalui penganjuran pelbagai kursus ICT dan bahasa yang terbuka kepada orang awam. Dalam tempoh 11 tahun. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Seri Ngan Gubat berkata usaha tersebut penting bagi melahirkan lebih ramai masyarakat celik IT di samping merapatkan lagi jurang digital antara bandar dan luar bandar. Sejak tahun 2005, seramai 463,943 orang telah menyertai kursus ICT anjuran kementerian berkenaan. Ini termasuk 6,137 orang yang menghadiri kursus di pusat e-desa di kawasan bandar pada tahun ini. Sebanyak 73 jenis kursus ICT dilaksanakan dengan penyertaan dari pelbagai pihak, antaranya pertubuhan bukan kerajaan, Dewan Perniagaan serta murid sekolah. Datuk Seri Ngan berucap demikian sempena majlis penyampaian sijil penghargaan kursus ICT dan bahasa di Kota Kinabalu. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Bruno Vun. Selain kursus ICT, kursus bahasa anjuran kementerian berkenaan turut mendapat sambutan menggalakkan. Antara yang menjadi pilihan ramai ialah bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Korea dan kursus bahasa Mandarin. Seramai 109 peserta elit dari dalam dan luar negara telah mengesahkan penyertaan dalam perlumbaan Mount Kinabalu International Climbethon ke-29 pada 16 Oktober ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Pang Yuk Ming berkata seramai 80 peserta adalah lelaki dan selebihnya wanita dari 15 negara antaranya Australia, Brunei, Indonesia, Jepun, Kenya dan Meksiko. Menurut Datuk Pang, pada tahun ini hanya siri elit sahaja akan diadakan manakala siri adventure dibatalkan disebabkan laluannya rosak teruk akibat gempa bumi tahun lepas. Selepas gempa bumi yang telah berlaku pada tahun lalu, program ada sebahagian trail naik Mount Kinabalu telah rosak. Jadi tahun ini kami atas usaha-usaha dan kerjasama ke semua kementerian dan khususnya dari bantuan dari federal, kami telah membina satu trail baru ke summit. Jadi pada tahun ini, ralian pada tahun ini akan menggunakan trail ini yang kami anggap lebih challenging lah dari tahun-tahun yang sebelum ini. Berikutan keadaan laluan yang mencabar dan faktor keselamatan, pihak penganjur juga telah menetapkan masa untuk peserta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Bagi peserta lelaki, masa ditetapkan untuk sampai ke puncak tidak melebihi 2 jam 50 minit, manakala peserta wanita tidak melebihi 3 jam 20 minit. Peserta yang gagal sampai ke puncak dalam masa ditetapkan akan diarahkan turun oleh petugas. Datuk Pang menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Perlumbaan tahun ini menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM8,000 untuk tempat pertama, RM6,000 tempat kedua dan RM4,000 untuk tempat ketiga.
Sementara itu, seramai 30 peserta termasuk orang kurang upaya OKU akan menyertai Mount Kinabalu Climbing Challenge MKCC Siri 2 2016 pada 31 Oktober hingga 1 November ini. Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Nadi Sihat, Fahisa Irwan berkata, ia merupakan kesinambungan MKCC Siri 1 yang diadakan pada tahun lalu. Menurut Fahisha, cabaran kali ini adalah merentangkan jalur gemilang bersaiz mega iaitu 16 meter lebar dan 20 meter panjang di puncak Gunung Kinabalu untuk direkodkan di dalam Malaysia Book of Record MBOR. MKCC kali ini akan turut disertai ikon belia Pertubuhan Nadi Sihat Muhammad Nazim Muhammad Hanafi. Fahisha menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bahini terbitan RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM di Kepayan, Kota Kinabalu. Katanya MKCC merupakan landasan kepada peserta dari pelbagai lapisan masyarakat mengeratkan lagi silaturahim melalui aktiviti riadah sekaligus membentuk masyarakat produktif, cergas dan cerdas. MKCC 2016 turut mendapat kerjasama RTM Sabah yang akan merakamkan keseluruhan proses ekspedisi berkenaan. Pasukan Sabah optimis mengulangi kejayaan merangkul kejuaraan kejohanan rugby Piala Agong pada edisi ke-34 ini. Timbalan Presiden Kesatuan Rugby Sabah Dr. K.H. Tan berkata di bawah bimbingan jurulatih Brad Mika yang merupakan bekas ahli pasukan All Black, pasukan Sabah telah melakukan persiapan sepenuhnya bagi menghadapi perlawanan separuh akhir hari ini di Sandakan. Perlawanan separuh akhir pertama akan menemukan pasukan Sabah dengan pasukan Johor, manakala separuh akhir kedua menyaksikan naib juara tahun lalu Perak bertemu Terengganu. Harapan tinggi diletakkan kepada pasukan Sabah untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus menjadi pasukan pertama memegang tahta juara Piala Agong bagi 3 tahun berturut-turut. Ini dinyatakan sendiri K.H. Tan kepada pemberita RTM ketika menyaksikan latihan pasukan rugby Sabah di Kompleks Sukan Sandakan. Pasukan Sabah mempunyai prestasi baik dalam kejohanan berkenaan dengan gelaran Johan pada tahun 2007, 2009, 2014 dan tahun lalu. Perlawanan akhir bagi merebut kejuaraan kejohanan rugby Piala Agong akan berlangsung pada 2 Oktober ini. Baik, seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung bengkel endoskopi antarabangsa 2016 di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Manakala 12.15 tengah hari ini, Festival Hijrah Masjid Bandaraya Kota Kinabalu 2016 1438 Hijrah diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Pada pukul 2 petang pula, perasmian Carnival My Best Buy akan diadakan di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sepanggar. Akhir sekali, 7 malam ini Majlis Malam Apresiasi SPRM sempena sambutan Hari Ulang Tahun BPR SPRM ke-49 berlangsung di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah.